Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat taufik bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan perbahasan berkenaan dengan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita akan sambung masih lagi membahaskan berkenaan dengan sirah Nabi Allah dan Khalilnya Ibrahim alaihissalam. Dan perbahasan yang berikutnya iaitulah Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan berkenaan dengan khusus khasais, kita boleh sebutkan sebagai satu keistimewaan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ambil sebagai contoh teladan, iaitulah kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, zikru thana'illahi wa rasulihil karim ala abdihi wa khalilihi Ibrahim, yakni penyebutan berkenaan pujian Allah dan Rasulnya yang mulia ke atas hambanya dan khalilnya, kasihnya, iaitu Ibrahim. Jadi bila sebut thana'ullah ni maknanya pujian Allah, pujian Allah kepada hambanya. Sebab itu kalau kita lihat ta'rif ataupun definisi ibadat yang selalu kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad, salah seorang di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Jadi selawat ke atas Nabi itulah maksud sana'ullahi ala rasulihi fil mala'il a'la. Itu kalau kita tengok balik ala qauli arjahil aqwal ataupun pendapat yang paling tepat, yang paling rajah berkenaan dengan makna selawat. Pujian Allah ke atas Rasulnya, iaitulah fil mala'il a'la, maknanya di kalangan makhluk-makhluknya yang tertinggi, yakni di kalangan malaikat. Maknanya Allah SWT memuji-muji dan Allah SWT menyebut-nyebut nama hamba-hambanya yang terpilih, antaranya dua orang khalilnya, iaitulah Muhammad dan juga Ibrahim. Yang kita bincang sini Ibrahim alaihissalam. Sebab itulah selawat disyariatkan, kita berselawat kepada dua orang Nabi ini. Sebab itu dalam solat kita, dalam tahiyat, dalam tasyahud, maka disyariatkan kita untuk membacakan selawat ke atas dua Nabi yang mulia ini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, jadi penyebutan berkenaan dengan pujian Allah kepada Rasulnya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hambanya dan juga khalilnya Ibrahim. Qala Allah, firman Allah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, yakni beberapa perintah, beberapa ujian. Fa'atammahunna, dan dia, yakni Ibrahim, menyempurnakannya, yakni melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna akan perintah-perintah Allah yang Allah jadikan sebagai ujian. Kemudian Allah kata, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku menjadikan kamu bagi manusia sebagai imam, sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, sebagai contoh tauladan, sebagai ikutan dan panutan. Qala wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, dan termasuk daripada zuriat keturunanku. Maknanya kau jadikanlah imam di kalangan manusia itu termasuk di kalangan zuriat keturunanku. Kemudian kata Allah, la yanalu ahdi adh-dhalimin. Maknanya Allah mustajabkan
permintaan Ibrahim. Tapi Allah kata ada pengecualian di sini, maknanya tidak akan mendapat atau tidak akan mencapai janjiku orang-orang yang zalim. Baik. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, lamma waffa ma amarahu rabbuhu bihi min at-takalif al-'azimah ja'alahu lin-nasi imaman yuqtaduna bihi wa ya'tammuna bihadyihi wa sa'ala Allah an takuna hadhihi al-imamah muttasilatan bisababihi wa baqiyatan fi nasabihi wa khalidatan fi 'aqibihi fa ujiba ila ma sa'ala wa rama wa sullimat ilayhi al-imamah bizimam واستثني من نيلها الظالمون واختص بها من ذريته العلماء العاملون كما قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Baik, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, setelah Ibrahim melaksanakan, menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya berupa takalif, yakni bebanan-bebanan yang berat, yakni perintah-perintah yang berbentuk bebanan yang berat untuk dilaksanakan. Ja'alahu lin-nasi imaman yaqtaduna bihi. Allah menjadikannya, yakni Ibrahim, sebagai contoh teladan kepada manusia, untuk manusia mengikutinya. Ya, Allah jadikan Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin kepada manusia untuk dicontohi dengannya. Wa ya'tammuna bihadihi, maknanya dan mereka akan bermakmumkan petunjuknya, dengan petunjuknya. Wa sa'ala Allah an takuna hadhihi al-imamah muttasilatan bisababihi, dan Ibrahim memohon kepada Allah supaya imamah, yakni kepimpinan ini, bersambung dengan sebabnya. Wa baqiyatan fi nasabihi, kekal pada nasabnya, yakni keturunannya. Jadi kata qala wa min dzurriyyati, ay min nasabihi. Wa khalidatan fi aqibihi, maknanya kekal pada, yakni keturunan yang datang selepasnya. Fa ujiba ila ma sa'ala wa rama, dan Allah memakbulkan, Allah menjawab apa yang diminta dan apa yang diniatkan, apa yang diminta dan juga yang dikehendaki oleh Al-Khalil Ibrahim. Wa sullimat ilaihi al-imamah bizimam, dan diserahkan kepadanya, yakni Ibrahim, kepimpinan itu dengan zimam, yakni diumpamakan, diberikan tali, kekang, yang yakni yang merujuk kepada imamah, maknanya diserahkan kepada Ibrahim. Wastuthniya min nailiha adh-dhalimun, dikecualikan daripada untuk mendapat kepimpinan imamah itu orang-orang yang zalim, yakni dari kalangan zuriat keturunan Ibrahim. Jadi orang-orang yang zalim tidak termasuk dalam ayat ini. Waqtussa biha min dzurriyyatihi al-ulama'ul 'amilun, dan dikhususkan dengannya, yakni dengan imamah itu, kepimpinan itu, di kalangan zuriatnya, di kalangan mereka yang ulama dan mereka yang mengamalkan ilmu. Maknanya imamah ini, kita kena faham, imamah ni bukan bermaksud yang difahami oleh sebahagian kelompok ahlul bid'ah wal ahwa, khususnya dalam masalah imamah. So bila kita sebut tentang masalah imamah ni, dia adalah termasuk dalam mulhaqat al-aqidah. Maknanya dia termasuk dalam cabang perbahasan topik dalam kita kata akidah, yang membezakan antara ahli sunnati wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah wal furqah ialah antaranya ahlu sunnati wal jamaah, mereka berpegang bahawasanya imamah itu tidak ditetapkan secara pewarisan semata-mata. Maknanya imamah itu tidak diperolehi dengan semata-mata disebabkan oleh nasab keturunan. Maknanya ahli sunnah tak berpegang dengan kita kata kepimpinan diperolehi dengan nasab keturunan semata-mata. Tidak. Bukan kita kata
Maknanya seseorang itu bila dia mendapat kepimpinan, maka kepimpinan itu akan automatik akan berpindah kepada anak keturunannya, dan mereka lah yang akan pegang selama-lamanya kepimpinan tersebut, tanpa diletakkan kita kata ikatan ataupun syarat-syarat yang tertentu. Yang ini tidak benar. Sebab itu ahli sunnati wal jamaah mereka menyelisihi ahlul bidah di kalangan Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah yang membataskan imamah kepimpinan hanya kepada zuriat keturunan Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, iaitu daripada keturunan Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian dikecilkan lagi sebahagian di kalangan kelompok Rawafid yang melampaui batas. Mereka mengecilkan lagi hak imamah itu kepada keturunan Al-Husain saja. Dan juga apa yang disebut sebagai imam madhab kita kata Syiah Rafidah, imam 12, Isna Asyariyah, Imamiyah. Jadi ahli sunnati wal jamaah sama sekali tidak membataskan kepimpinan itu hanya pada sesuatu keturunan sahaja. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni Allah kata qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. So ada pengecualian di sini, orang-orang yang zalim maknanya dia tidak layak untuk menjadi pemimpin. Maknanya Allah Taala takkan bagi dia imamah. Jadi imamah di sini lebih khusus kepada imamatun fiddin, kepimpinan dalam agama. Maknanya kepimpinan dalam agama ini maknanya bukanlah yang digambarkan oleh golongan-golongan hari ini. Kepimpinan itu adalah semata-mata memimpin dengan sistem politik yang tertentu. Itu terkeluar daripada perbahasan para ulama terdahulu. Maknanya bukan itu yang dimaksudkan. Bukan maksudnya kepimpinan di sini maknanya menggunakan sistem demokrasi yang ada sekarang lalu mendapat jawatan dan sebagainya, melobi diri sendiri jadi pemimpin dan sebagainya. Bukan itu makna kepimpinan. Imamah di sini maknanya keberadaan seseorang itu disebabkan ilmu dan pengamalan terhadap ilmu, maka dia layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Dalam agama maknanya dia diikuti, dicontohi, diteladani, walaupun dia tidak ada pangkat dan jawatan. Ini kita kena faham. Sebab orang hari ini bila dia dah terlampau tenggelam dalam apa kita kata bid'ah hizbiyah, bid'ah kita kata hizbiyah ini maknanya berpuak-puak dan juga berparti-parti, berkelompok-kelompok. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, iaitulah golongan yang memecah belahkan agama ini dengan mereka menjadikan agama ini berpecah-pecah, berkelompok-kelompok dengan kelompok-kelompok yang banyak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu mereka berbangga-bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Yang kita lihat realiti hari ini macam itulah politik yang berorientasikan sistem demokrasi yang bukan sistem yang diakui dalam Islam. Maknanya kalau kita tengok balik, bukan itu maksud imamah di sini. Sebab itu golongan hizbiyun, harakiyun, golongan politik, ahli politik hari ini, dan juga golongan harakiyun, mereka yang terjebak dalam gerakan-gerakan politik Islam yang mereka namakan politik Islam, tetapi sebenarnya mereka hanya menempel pada politik demokrasi, dan mereka hanya diibaratkan oleh sebahagian ulama hanyalah diibaratkan seperti hendak mencuci tong najis ataupun hendak mencuci tong kita kata yang dipenuhi dengan najis-najis dan tinja-tinja yang kita kata yang busuk. Jadi itu bukan perbahasan kita di sini. Tapi kalau nak lihat ana syorkan untuk mengetahui tentang kezaliman sistem demokratiyah dan juga jauhnya sistem demokrasi ini daripada keadilan Islam, maka boleh rujuk dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Muhaddith
ahlul hadis Madinah, antara ulama kibar ahli sunnati wal jamaah pada abad ini, iaitulah kitab Al-Adalah fi Syari'atil Islam wa laysa fi Demokrat wa laysa fi Demokratiyah Al-Maz'umah, yang dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Muhaddith Abdul Muhsin Al-Abbad waffaqahullah wa hafizahullah. Al-Adalah fi Syari'atil Islam wa laysa fi Demokratiyatil Maz'umah. Kitab ini sangat-sangat bagus dan perlu dibaca oleh mereka yang mendakwa terjebak dalam dakwah Islam dan sebagainya. Mereka kena baca kitab ni. Iaitulah kalau kita terjemah maksud kitab tu, tajuk topik kitab tu Al-Adlu, bukan Al-Adalah, Al-Adlu, keadilan fi Syari'atil Islam, dalam syariat Islam, walaysa fi Demokratiyatil Maz'umah, bukan keadilan tu kita takkan boleh dapat dalam demokrasi yang didakwakan. Jadi kat sini jelas, kat sini kitab ni sangat-sangat bagus. Jadi membantahlah syubhat-syubhat golongan harakiyun, golongan hizbiyun. Mereka mendakwa kononnya ulama ahli sunnah ni tak faham politik. Seperti mana mereka dakwa Syekh Al-Albani rahimahullah keluar fatwa tentang Ikhwanul Muslimin, tapi dia kata Syekh Al-Albani tak faham waqi'. Syekh Al-Albani rahimahullah tak faham realiti politik. Subhanallah. Hadza buhtanun azim. Ini antara orang-orang muda zaman sekarang ni yang mereka pada mulanya mereka didatangkan dengan syubhat kononnya ulama itu tidak maksum. Ya, betul, kita kata ulama tidak maksum, tetapi apa yang difatwakan oleh ulama yang bertepatan dengan syariat dan bertepatan dengan jalan dan juga manhaj ahli sunnati wal jamaah, dan perkara tersebut menepati Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salaf, maka kita terima, tidak kira siapa. Ini bila ada dakwaan yang mengatakan kononnya Syekh Al-Albani rahimahullah, ulama-ulama ahli sunnah ini mereka tidak faham tentang hakikat gerakan-gerakan Islam, mereka tidak ada pemahaman sebab mereka tidak masuk dalam tu. Ini syubhat yang lama. Tetapi orang-orang muda hari ini, budak-budak muda sekarang ni, mereka sebab mereka terlampau gembira bila melihat seruan-seruan musyriqah, seruan-seruan yang mempesonakan datang daripada golongan-golongan mufsidin. Jadi mereka mendakwa kononnya ulama-ulama ahli sunnah ini tidak faham, keluarkan fatwa dalam keadaan tidak faham waqi'. Ini biasa dah lama. Tetapi kalau kita lihat balik, itulah kesesatan yang berlaku. Dan segala musibah yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat hari ini tidak dapat tidak berpunca juga daripada golongan-golongan harakiyun dan golongan-golongan hizbiyun yang masuk di dalam, kita kata, sistem tersebut, tetapi mereka tidak menunjukkan usaha yang serius untuk mengubah, tetapi mereka hanya berjalan bersama dengan aliran. Maksudnya ini yang berlaku. Maknanya akhir sekali sepatutnya mereka boleh ubah. Dah diberikan kekuasaan, mereka boleh ubah, tapi mereka tak boleh ubah, sama sahaja. Tukar branding saja. Sama saja. Bila dah dulu waktu tak dapat jawatan, cakap tu takabur, cakap besar. Bila dah dapat jawatan, sama saja, bahkan kadang-kadang tu lebih teruk. Allahul musta'an. Dan inilah permainan golongan hizbiyun, golongan harakiyun yang mana kita lihat tidak konsisten, sebab mereka membelakangkan dakwah tauhid. Itu punca dia. Yang ni yang Syekh Al-Albani rahimahullah tegur. Sebab itu Syekh Al-Albani rahimahullah sebut dalam kitab-kitab, tulisan-tulisan, kaset-kaset, at-tauhid awalan ya du'at al-Islam, ya du'a. Tauhid dulu.
Tetapi golongan hizbiyun dan harakiyun, mereka mana peduli. Yang penting jami'. Yang penting himpunkan orang. Daftarkan keahlian. Tak kira siapa pun. Dan akhir sekali kita lihat hari ini realiti yang kita lihat. Di sebuah negeri yang orang panggil sebagai negeri serambi Mekah. Tetapi tidak sedikit pun boleh ambil tindakan. Tak ada pun ambil tindakan ke atas pendakwah-pendakwah yang terus terang mengajak manusia kepada kesyirikan. Mengajak manusia kepada perkara yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Tauhid. Kesyirikan. Sampai sekarang kita tengok tak ada tindakan. Sebaliknya, ustaz kita yang tegur berkenaan dengan prinsip umat Islam. Tidak boleh berta'awun, bertolong-tolong dalam kemungkaran, dalam al-ithmi wal-udwan, wala ta'awanu 'alal ithmi wal-udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Al-udwan di sini maksudnya menentang Allah, syirik. Itu yang paling udwan yang pertama. Paling utama. Al-ithm. Dosa yang paling besar, syirik. Bila ada asatizah kita tegur masyarakat perbuatan sebahagian segelintir orang yang bermudah-mudahan dalam persoalan akidah, terus laju je buat kerja, cepat. Tapi ada pendakwah yang terang-terang ajak orang kepada kesyirikan, ajak orang kepada benda-benda khurafat, ajak orang kepada perkara-perkara yang jelas dengan ijma' ulama, jelas akan kekufuran dan kesyirikan. Tidak ambil tindakan. Padahal negeri itu dah panggil belok dah serambi Mekah. Allahul musta'an. Apa puncanya? Kerana dakwah tidak dibina di atas dasar tauhid. Dakwah dibina di atas dasar hizbiyah. Hizbiyah ini bid'ah yang dicela oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an, fa inna nabiyyakum qad bari'a liman tahazzaba, liman tafarraqa wa tahazzaba. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi kalian berlepas diri daripada golongan yang memecah belahkan agama dan berpuak-puak, tahazzaba wa tahazzaba, kata Nabi SAW. Sebab itu ini sangat bahaya. Golongan yang menjadikan agama hanya kelompok-kelompok dan akhirnya mereka sanggup untuk mempertahankan kebatilan, walaupun kebatilan itu jelas kebatilan, tetapi disebabkan kebatilan itu dilakukan oleh kelompok mereka, geng mereka yang ada kabel dengan mereka, yang menyokong mereka, maka mereka mendiamkan. Allahul musta'an. Dulu isu palsukan sijil. Permulaan dia. Dan akhir sekarang ni siap ajak orang percaya dengan zodiak, percaya dengan ilmu yang Nabi SAW katakan syu'batun minas sihr. Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Atau kama qala zada ma zada. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempelajari ataupun mengambil satu cabang daripada ilmu perbintangan, yakni ilmu nujum, astrologi, ilmu tilik nasib dan sebagainya, seangkatan dengannya, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri, kata Nabi SAW. Maka dia telah mengambil satu cabang daripada ilmu sihir. Tetapi orang macam ni diangkat, tidak diambil tindakan. Allah musta'an.
tidak menunjukkan keseriusan, tidak menunjukkan bersungguh-sungguh. Dan itu kerana apa? Puncanya kerana tidak menjadikan tauhid sebagai asas dakwah. Nak salah dekat ulama-ulama ahli sunnah ke? Tak, ulama ahli sunnah dah bagi tahu lama. Tauhid dulu, tauhid. Akidah dulu. Utamakan. Bukan kalut nak kumpul pengikut, bukan kalut nak kumpul penyokong, lalu mengabaikan tauhid, mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita nak harapkan apa? Wallahu musta'an. Ha? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk mereka berada di atas jalan tauhid dan memperjuangkan tauhid. Baik. Jadi imamah di sini maknanya kepimpinan dalam agama bukan yang digambarkan oleh golongan hizbiyun dan golongan harakiyun yang mereka kata imamah dalam agama ni kita dapat kepimpinan dalam negara. Kita dapat menjadi pemimpin. Kita dapat menjadi pemimpin walau dengan apa cara sekalipun. Walau dengan jalan demokrasi. Walaupun terpaksa menghinakan diri kita dengan meminta-minta undi daripada manusia. Walaupun terpaksa mengorbankan prinsip. Walaupun terpaksa membuang akidah sendiri. Ini kita tengok ahli politik, dia bukan yang ada dalam sistem demokrasi ni, dia bukan kira lah. Dia nak undi daripada orang bukan Islam, maka dia pergilah tokong, dia pergilah kuil untuk mencapai keredaan pengikut di kalangan berlainan agama. Tidak ada prinsip. Wallahu musta'an. Jadi, adakah ini yang kita harapkan sebagai imamah, kepimpinan? Tidak. Perkara yang paling basic, perkara yang paling asas, akidah pun tak lepas. Macam mana kamu dakwa kamu nak menjadi pemimpin? Wallahu musta'an. Sebab itu, imamah fid din di sini maknanya, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, al-ulama al-amilun. Yani ulama yang mengamalkan ilmu. Itulah imam. Cuba kita tengok imam 4 mazhab. Cuba tengok Abu Hanifah rahimahullah. Dia ada jawatan tak dalam negara dia waktu itu? Beliau ditawarkan jawatan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ketika itu untuk jadi qadi ataupun mufti. Tapi dia tolak. Dan dia dipaksa, diseksa, dimasukkan penjara. Tapi dia tetap tolak. Tapi Allah angkat dia jadi imam. Tak ada jawatan. Cuba kita tengok Imam Malik bin Anas rahimahullah. Juga tak ada jawatan. Imam. Cuba kita tengok Imam Asy-Syafi'i juga menolak jawatan yang ditawarkan oleh Harun Ar-Rasyid. Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Al-Mubajjal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga sangat-sangat keras menolak jawatan. Tapi Allah angkat jadi imam. Ini maksud imamah fid din. Maknanya apa? Kepimpinan dalam agama maknanya ketokohan mereka itu, ilmu dan pengamalan yang ada pada pribadi mereka itu berhak untuk Allah Ta'ala angkat mereka sebagai imam dalam agama, dijadikan panutan, dijadikan contoh tauladan, ikutan. Walaupun mereka tidak ada jawatan, apa-apa pun jawatan tak ada. Inilah imamah fiddin dalam agama. Tak semestinya kena ada jawatan, tak semestinya kena ada pengikut yang ramai. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, waqtussa biha min dzurriyyati al-ulama'ul 'amilun. Itu yang dimaksudkan. Maknanya orang yang ada ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini berhak untuk jadi imam. Imam kat sini kita jangan faham sempit seperti golongan harakiyun, hizbiyun faham. Ya itulah mesti kena ada jawatan. Mesti kena ada jawatan sekian, baru dia diangkat menjadi tokoh ataupun jadi imam. Macam masyarakat kita faham. Tak semestinya. Dia ada ilmu dan amalan. Dia amalkan ilmunya. Itulah imam. Baik.
Sebahagian ulama sebutkan syarat untuk mendapat imamah fid din ini, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bisabri wal yaqin, tanalul imamah fid din, yanalul imamatu fid din, dengan kesabaran dan keyakinan maka akan mencapai kepimpinan, seseorang itu akan mencapai kepimpinan dalam agama, imamat fid din. Maknanya boleh dicapai hanya dengan dua syarat, as-sabru wal yaqin, kesabaran dan keyakinan. Maknanya ilmu dan pengamalan. Baik. Kama qala ta'ala. Jadi Imam Ibn Kathir dia sebutkan ulama-ul amilun ni merujuk kepada zuriat keturunan Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala jadikan mereka ada ilmu, yakni kenabian, dan juga mereka mengamalkan ilmu mereka. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Yani kami memberikan kepadanya, mengurniakan kepadanya Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, dan kami jadikan pada zuriat keturunannya itu kenabian dan kitab. Dan kami berikan kepadanya ganjarannya di dunia, dan dia sesungguhnya dia di akhirat kelak benar-benar termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Merujuk kepada Nabi Ibrahim AS. So poin yang di sini Imam Ibn Kathir nak suruh Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim AS dalam ayat-ayat ini. Baik. وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Sama juga di sini kalau kita tengok balik ayat ini, Allah Ta'ala kata kami berikan, kami kurniakan kepadanya, yakni Ibrahim itu Ishaq, Ya'qub, dan semuanya itu kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, Nuh kami telah memberikan petunjuk sebelumnya, kerana Nabi Nuh alaihi salam bapa kepada Nabi Ibrahim, maknanya moyang kepada Nabi Ibrahim sebelumnya, min qabl. Wa min zurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Daripada zuriat keturunan Ibrahim dan Nuh, yakni Nuh, Ibrahim daripada keturunan Nuh. Baik, daripada zuriat keturunan Ibrahim itu Allah Ta'ala jadikan Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun sebagai Nabi. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa Zakaria wa Yahya wa Ilyas. Ni semua ni keturunan Ibrahim. Semua ni min zurriyati. Semuanya termasuk di kalangan orang yang soleh. Sampailah Allah Ta'ala sebutkan pada ayat yang ke 87. Baik. Fadhamiru fi qawlihi wa min zurriyatihi. Baik, dhamir kata ganti nama yang ada pada firman-Nya wa min zurriyatihi, daripada zuriatnya, aidun ala Ibrahim ala al-masyhur, kembali kepada Ibrahim. Ini mengikut pendapat yang masyhur. Maknanya mana? Yang kat mana? Yang ni wa min zurriyatihi. Yang kat sini. Wa min zurriyatihi. Dia ya'udu ila Ibrahim. Setengah ulama berpendapat kembali kepada Nuh, sebab dia yang paling dekat kan, Nuh kat sini. Sebelum tu Nuh, wa Nuhan hadaina min qabl. Tapi yang masyhur dia kembali kepada Ibrahim. Tetapi tak bercanggah. Sebab apa? Sebab kalau kita kata zuriat Nuh pun tak larilah, sebab Nabi Ibrahim daripada zuriat Nabi Nuh kan. Nabi Ibrahim daripada zuriat Nabi Nuh. Jadi semua zuriat Ibrahim tu balik pada Nuh juga. Balik pada Nuh juga. Jadi tak bercanggah. So dia sebenarnya kita sebut sebagai apa? Yufassiru ba'duhu ba'dha. Dia mentafsirkan antara satu sama lain. Tu sifat ayat Quran. Ayat Quran ni bila disebut mutasyabihat, maknanya antaranya dia saling mentafsirkan, ya syuddu ba'duhu ba'dha, menguatkan antara satu sama lain. Dia tidak bercanggah. Dia tidak ada i'tirad. Baik. Walutun wa in kana ibna akhihi illa annahu dakhala fi dhurriyyati taghliban. Walut dan Nabi Lut. Nabi Lut, walaupun Nabi Lut ni adalah anak saudara dia. Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim, tetapi
dia tetap masuk dalam penamaan zuriat secara taglib, secara kebiasaan. Maknanya anak saudara termasuk zuriat secara mimbabil ghalib, taglib, secara kebiasaan. Apa dalilnya? Dalilnya bila Nabi SAW perkahwinan Nabi dengan Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Allah tak rezekikan ada anak. Nabi hanya dapat anak, perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dapat anak melalui Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Tapi Aisyah dan isteri-isteri Nabi yang lain tak dapat anak kecuali Maryah Al-Qibtiyah yang daripada Milkul Yamin dan juga jariah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilikan yang Nabi miliki, dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat anak lelaki iaitu Ibrahim yang meninggal ketika kecil, kecuali Maryah Al-Qibtiyah. Tapi yang lain tak ada anak tak ada anak. Termasuklah Aisyah. Jadi bila Aisyah tak ada anak, Nabi suruh Aisyah ni letakkan kunyah. Kunyah ni maknanya gelaran abun atau Jadi apa kunyah Aisyah? Kunyah Aisyah maknanya kunyah ni kita kata gelaran yang diletakkan pada awal nama, disebutkan Abu Fulan, menunjukkan Fulan itu adalah anak sulung dia ataupun anak pertama dia. Kebiasaannya orang Arab akan letak anak yang pertama, anak yang sulung. So dia letakkan bapa Fulan. Macam Nabi kita Muhammad SAW Abul Qasim. Jadi Aisyah ni dia tak ada kunyah. Kemudian Nabi SAW letakkan kunyah, ataupun Aisyah letakkan kunyah Ummu Abdillah. Kunyah Aisyah Ummu Abdillah. Abdillah tu merujuk kepada siapa? Sedangkan Abdillah bukan anak Nabi Muhammad atau bukan anak Aisyah, tetapi Abdullah di situ merujuk kepada Abdullah ibn Zubair, anak saudara Aisyah. Yani anak Az-Zubair ibn Awam dengan Asma bintu Abi Bakar. Yani Asma bintu Abi Bakar kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Az-Zubair itu Abdullah ibn Zubair adalah anak saudara kepada Aisyah. Jadi Aisyah dia letak kunyah dia Ummu Abdillah, dan dengan kunyah itulah Aisyah berbangga. Maknanya dia ada anak saudara. Maknanya kat sinilah ulama faham ibnu akhi ataupun ibnu ukhti, anak saudara sama ada lelaki atau perempuan, masuk dalam penamaan zuriat secara taklid, secara kebiasaan. Sebab dia, kita akan faham, sebab dia maknanya, sebab itu sama juga macam anak saudara dengan mak saudara dia kan, yang asal, ataupun bapa saudara dia. Bimanzilatil ab wal macam bapa dengan mak dia. Dari sudut kedudukan. Dari sudut kedudukan. Walaupun dia tidak sampai dari sudut nasab memanglah dia tak dibinkan kan. Tetapi dia kita kata masuk dalam penamaan zuriat. Itu secara kebiasaan. Wa hadha huwa al-hamil liliqa'il akhar lilqa'il al-akhar inna ad-dhamira 'ala nuhin kama qaddamna fi qissatihi wallahu a'lam. Dan inilah yang mendorong bagi pendapat yang lain yang menyebutkan bahawasanya dhamir itu merujuk kepada Nuh sebagaimana yang telah disebutkan berkenaan dengan kisah Nabi Nuh AS, wallahu a'lam. Inilah yang mendorong bagi pendapat lainlah yang mengatakan bahawasanya dhamir itu kembali kepada Nabi Nuh AS. Maknanya sebab dia orang bagi alasan kat sini, maknanya mereka kata Lut kan. Jadi Lut tu tak termasuk dalam zuriat Ibrahim. Kan? Lut tak, sebab tu tak disebut dalam ni di sini dia tak disebutkan secara ataupun kita kata disebutkan juga Lut sebagai wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta kan. Lut disebutkan juga. Kan? Maknanya sebagai zuriat keturunan Nabi Ibrahim AS. Sedangkan Lut bukan anak Nabi Ibrahim tapi anak saudara Nabi Ibrahim. Jadi termasuk. Jadi merujuk kepada zuriat keturunan. Zuriat di situ dhamir zurriyatihi, dhamir itu kata ganti nama itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Dan ini yang mendorong untuk adanya penjelasan ini kerana ada pendapat lain di kalangan ulama yang kata dhamir itu kembali kepada Nuh. Kan? Sebab mereka tengok ayat ni, mereka kata tengok ni semua zuriat keturunan Nuh kan. Tapi Lut termasuklah, maknanya
tak larilah daripada zuriat keturunan Nuh juga kan. Maknanya kalau kita pusing-pusing, zuriat keturunan Nuh juga kan. Walaupun dia anak saudara Ibrahim, tadi tak ada masalah. Jadi isu ni tak perlu diperpanjangkan lah kan. Itu je lah kita setakat kita tahu kat situ dia punya pembahasan dia. Baik. Wallahu a'lam. Qala ta'ala wa qala ta'ala wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Al-ayah. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah utuskan Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan pada zuriat kedua mereka adanya kenabian dan kitab, al-kitab wal kitab. Baik, fa kullu kitabin unzila minas sama' ala nabiyyin minal anbiya' ba'da Ibrahimil Khalil famin dhurriyyatihi wa syi'atihi wa hadha khil'atun sunniyatun la tudah wa hadhihi khil'atun saniyatun la tudaha wa martabatun 'aliyyatun la tubaha وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيما إسماعيل من هاجر ثم إسحاق من سارة وولد لهذا يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه سائر أسباطهم فكانت فيهم النبوة وكثروا جدا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى بن مريم من بني إسرائيل. So kat sini, daripada sini maknanya Nabi bila sebut Ibnu Katsir rahimahullah sebut kat sini, setiap kitab yang diturunkan daripada langit kepada nabi, daripada nabi-nabi selepas Ibrahim al-Khalil, semuanya dari kalangan zuriat keturunannya dan kelompoknya, daripada syiatihi maknanya pengikutnya. Semua daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi pun yang turun selepas Ibrahim yang dapat kitab daripada langit, ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dia daripada zuriat keturunan Ibrahim, dan golongan Ibrahim, min syi'atihi Ibrahim. Baik. Dan ini adalah satu wa hadhihi khil'atun saniyah. Ni kat sini satu keistimewaan yang kita katakan yang hebat. Apa dia, kita kata khil'ah ni maknanya pilihan, makna khil'ah ni kita boleh kata pemberian. Maknanya khil'atun saniyah ni kita boleh kata pemberian yang apa? Yang agung. Pemberian yang tinggi. Wa martabat apa dia kata wa hadhihi khil'atun saniyatun la tudaha. Yang tak boleh apa? Tak boleh kita nak bandingkan dengan apa-apa pun. Kelebihan. Wa martabatun 'aliyatun la tubaha. Maknanya martabat yang tinggi, yang tidak mungkin, tak ada lagi orang boleh berbangga-bangga melainkan dengan ini. Wa dzalika, dan itu ditafsirkan hal ini maknanya, maksudnya bahawasanya apa? Annahu wulida lahu lisulbihi waladani zakarani 'aziman. Maksudnya di sini pemberian yang agung ini iaitulah apa? Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, Allah Taala berikan dia dua orang anak yang datang daripada tulang sulbinya, yakni daripada apa kita kata daripada maninya, dua orang anak lelaki yang agung. Waladani zakarani azimani. Siapa? Ismail min Hajar. Ismail daripada Hajar, thumma Ishaq min Sarah. Kemudian Ishaq daripada Sarah. Penyebutan dekat sini maknanya Ibnu Katsir sebut Ismail dulu, baru Ishaq. Taqdim ma ahaq minat taqdim. Mendahulukan siapa yang paling berhak untuk didahulukan. Ismail lah. Sebab Ismail yang paling tua dan Ismail yang paling afdal. So daripada sini. Thumma Ishaq min Sarah. Kemudian baru Ishaq dan Sarah. Wa wulida li hadha Yaqub. Tapi kita dahulukan dulu dari sudut turutan penceritaan, maknanya yang dari sudut Allah Ta'ala sebutkan banyak Nabi-Nabi datang daripada keturunan Ishaq, iaitulah Yaqub, iaitulah Israel. Lahir daripada tulang sulbi Yaqub ini yang merupakan keturunan Ishaq, yang merupakan cucu kepada Ibrahim alaihi salam, salawatullah wassalamuhu alaihi, iaitulah Yaqub.
Dan Yaqub inilah Israel, wahwa Israel. Jadi Nabi Yaqub tu nama dia Israel. Yang dinisbahkan kepadanya seluruh asbabnya, seluruh asbab mereka, maknanya seluruh kita kata suku-suku daripada Bani Israel. Semuanya dinisbahkan kepada Israel, maknanya Yaqub. Maknanya Bani Israel itu Bani Yaqub. Sebab tu kalau nak maki, jangan maki Israel. Jangan marah dekat Yahudi. Jangan kata laknat Israel. Jangan. Ini pok-pok Hizbi ni sama jugalah. Dulu kan. Lah ni mungkin dia dah cerdik sikit dah kan. Sebab dah ramai orang tegur kan. Tapi kalau dulu kita ingat lagi, kalau turun demonstrasi tu, laknat Israel. Maknanya dia tak ada rasa kita kata, senang cerita tak menjiwai Quran. Kalau dia menjiwai Quran tu kalau terpasak dalam hati dia, jiwa dia, hidup dengan Quran, dia tak tergamak akan kata laknat Israel. Kan? Dan juga menggunakan perkataan-perkataan yang keji merujuk kepada Israel. Tidak. Sebab itu difatwakan oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah bahawasanya tak boleh kita kalau benci dekat Yahudi, jangan kita memaki, hamun ataupun mengatakan perkataan-perkataan baik pada nama Israel tu. Kerana Israel tu mulia. Israel tu merujuk kepada Nabi Allah Yaqub. Yaqub alaihi salam, Israel. Sebab itu kalau nak marah, nak maki, nak maki hamun, Quran dah tunjuk dah. Nabi SAW dah tunjuk dia. Tapi tak ikut. Cuba kita tengok Nabi, bila Nabi laknat Israel, laknat Yahudi, Nabi tak laknat Israel. Nabi laknat Yahudi. Allah dalam Quran pun Allah Ta'ala kecam Yahudi, Ahlul Kitab. Tapi kalau Bani Israel Allah gunakan untuk menyebutkan nikmat. Kebanyakan ayat Allah Ta'ala sebut nikmat. Bani Israel. Kenangkan nikmat. Allah suruh dia ingat. Tapi kalau bentuk zam, celaan, Allah akan sebut Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. So Allah Ta'ala sebut Yahudi. Kita kata Israel ke Bani Israel. Tapi Israel dalam Quran Allah puji. Kullu ta'am kana hillan li Bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsihi. Illa ma harrama Israel. So Allah Ta'ala sebut Nabi Yaqub, Israel. Nabi Muhammad SAW juga, Nabi Muhammad bila cela Yahudi, Nabi kata la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Nabi sebut laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasara. Yahudi, sebut Yahudi lah. Sebutlah Zionis ke Yahudi ke apa kan, tak payah sebut Israel tu. Walaupun dia orang bagi nama negara mereka Israel, kita kata Yahudi, negara Yahudi, Zionis, Yahudi. Elakkan. Baik. Wa huwa Israilul ladzi yantasibu ilaihi sa'iru asbatihim. Fakanat fihim an-nubuwah. Akhir sekali kita kata apa? Orang nak bagi anak nama Israel pun tak berani kan sekarang. Mana ada orang Malaysia nama anak dia Israel? Tak ada. Anda cabar ada tak orang yang nama kat Malaysia ni orang yang nama anak dia Israel? Tak ada. Tapi kalau kita buka kitab-kitab biografi ulama-ulama hadis, banyak ulama hadis yang nama dia Israel. Ramai. Israel. Nama anak dia Israel. Nama perawi hadis. Ada beberapa orang. Ramai. Sebab apa? Sebab penghayatan mereka pada Quran. Mereka faham. Israel tu nama Nabi Yaqub. Jadi tak ada isu. Tapi sekarang kalau bubuh nama anak Israel, habis lah. Silat-silat anak tu pergi sekolah kena baling batu. Sebab tu sampai fatwa Syekh Saleh Munajjid kan, kata tak digalak kan. Ialah boleh berubah lah. Maknanya fatwa tu boleh berubah. Tetapi hukum asal still harus. Bagi nama anak Israel harus. Tapi sanggup atau tak lah untuk dijadikan anak tu sebagai mangsa.
Sebab kejahilan bermaharajalela. Orang hari ni jahil lebih banyak berbanding orang yang alim. Orang yang ada ilmu ni sikit. Kan? Silat-silat kena apa? Bully lah. Kalau letak anak tu nama Israel, pergi sekolah kena bully. Kena itu tahap kalau kita tengok masyarakat di Malaysia ni kaki bully, bully cyber, gini bully tu, media sosial pun penuh dengan bully, semua bully. Tak ada. Kita kata nilai akhlak itu makin runtuh kerana kurangnya ilmu. Itu kita kata jangan kita ikut ramai orang kat dunia. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taat ramai majoriti manusia atas muka bumi ni, mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah. Dia tak ikut. Sebab itu kita katakan Israel tu nama yang mulia. Nama Nabi Yaqub. Baik. Adalah harus untuk kita menamakan anak kita dengan nama Israel. Cuma berani tak berani untuk tanggung risiko kejahilan orang, kejahilan masyarakat. Kan, kejahilan masyarakat. Tapi kalau kata satu hari nanti orang semua tahu dah Israel ni bukan nama yang jahat, nama yang baik. Israel dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani bermaksud Abdullah, hamba Allah. Israel, Isra menunjuk kepada Abdul, nama Allah dalam bahasa Ibrani, hamba Allah, Abdullah, Israel. Jadi apa tak makna yang baik. Macam kita letak nama Musa, kan? Musa juga ada dalam bahasa Ibrani, dan juga bahasa Ibrani diarabkan. Kemudian kita makruf nama Musa tu nama Nabi Musa. Macam kita letak nama anak kita Muhammad. Cuma Muhammad ni special lah sebab dia Nabi kita, Nabi yang terakhir. Macam kalau kita letak anak kita Ismail. Ismail sama macam Israel. Cuma beza dia makna lah. Ismail pun asalnya dalam bahasa Ibrani maknanya Allah mendengar permintaanku. Allah mendengar doa permintaan Ismail. Ismail itu juga asal dalam bahasa Ibrani. Ataupun kita boleh kata dia bukanlah asal Ibrani, maknanya dia berlaku silang bahasa tu, silang bahasa. Di bahasa Arab ada, bahasa Ibrani pun ada silang bahasa. Sama macam kita kata Israel, sama juga. Jadi tak ada masalah pun kalau letak kan. Tapi nak hantar anak tu lagi cikgu baca kan, cikgu pula kena cikgu pula hizbi kan, cikgu pula haraki, cikgu pula apa jenis mengaji tapi tak faham, bahaya agak. Duk baca nama anak kita Israel bin Muhammad. Macam dalam kelas bagi budak-budak semua gelak, cikgu pun tak reti, tak jelaskan kat anak murid tu, semua duk bully anak kita. Itu risiko dia lah. Tapi kalau kita tak mahu, kalau kita nak kuatkan, teguhkan, bubuh je lah. Apa masalahnya? Harus. Kalau orang petikai, jawab lah. Explain lah. Harus dia bubuh nama anak Israel. Apa masalahnya? Bukan kita masukkan Israel, negara Israel tu. Yang tu baru. Ni kita rujuk pada Israel dalam Quran. Bagilah dalil, bagilah hujah kita. Kan? Tapi setakat ni anda tak jumpa lagi ada orang letak nama anak Israel. Kalau siapa yang ada anak yang letak tu, memang kita respect betul-betul lah. Keberanian dia, keilmuan dia. Dulu anda nak letak juga, ingat nak letak juga Israel, tapi kita risau. Anak-anak yang bongsu ni, anda letak Musa. Dulu kita pilih apa, ada calon-calon nama kan. Nak try letak Israel ni, tapi tak berani. Tapi tak berani. Bukan tak berani apa, takut. Letak Musa lah, senang Musa. Tapi kalau orang lain dia nak letak, dia mampu untuk letak je lah, apa masalah.
Tapi janganlah bila dia letak tu lagi dia walak pada Israel, Yahudi, kemudian dia pergi sokong pula pluralism, Abrahamic religion tu, dia pergi sokong pula tindakan-tindakan setengah pemimpin-pemimpin Arab yang sokong kerjasama dengan negara haram Yahudi kan, Israel tu. Itu tak kena lah. Letak je lah nama. Tapi kejahilan orang ni kita tak boleh nak kontrol lah kan. Dia orang akan macam-macam lah. Allahu musta'an. Tara kita letak nama satu je pun orang dah pelik. Kenapa tak ada Muhammad? Letak nama satu. Apa nama satu ni je nama. Pendek je. Pun orang dah pelik. Itu kita kata kejahilan. Allah musta'an. Tapi bila kita sebarkan ilmu, insya-Allah benda tu akan terangkat. Masyarakat pun akan tahu. Dengan syarat ilmu itu terus menerus kita mungkin kita kata dalam 5 tahun akan datang ataupun 2 tahun akan 3 tahun bila ilmu tu tersebar, ada dah orang letak nama anak Israel dan tak ada masalah. Tak ada masalah. Nama yang mulia, nama yang Allah Taala puji dalam Quran. Jadi kita bila orang dia maki hamun, mencarut, menghina nama tersebut, kita ada sensitiviti lah kerana dia nama yang Allah Taala sebut dalam Quran. Kita baca Quran, kita faham Quran, kita baca Quran. Tiba-tiba ada orang maki hamun nama seorang nabi, orang pandang buruk pada nama nabi yang mulia ini, kita tak rasa apa-apa, ni pelik lah. Maknanya kita tak hayati Quran. Allahu musta'an. Baik, fakanat fihimun nubuwah, dan di kalangan mereka itu ada kenabian, banyak nabi-nabi yang Allah Taala utuskan. Wa kathiru jiddan bihaitsu la ya'lamu adadahum illa ba'athahu. Dan ramai sangat nabi-nabi Bani Israel ni sehingga kan tidak diketahui bilangan mereka kecuali yang mengutuskan mereka. Nabi-nabi yang paling banyak diutuskan adalah pada Bani Israel. Wa ikhtassahum bi risalati wan nubuwah, dan Allah khususkan kepada Bani Israel ni dengan risalah dan kenabian. Maknanya nabi-nabi yang diutuskan di kalangan Bani Israel, anak keturunan Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim, sangat banyak, sehinggalah Allah menutup kenabian Bani Israel itu dengan Isa ibni Maryam min Bani Israel. So Nabi Isa alaihi salam adalah khatimul anbiya'i Bani Israel, penutup Nabi Bani Israel. Siapa? Nabi Isa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup seluruh nabi, termasuk Bani Israel punya nabi semua. Itu kita nak faham, Nabi Isa dia penutup Nabi Bani Israel, sebab dia yang nabi di kalangan Bani Israel yang terakhir diutuskan. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang kita sayang, yang kita cintai, beliau daripada keturunan Ismail. Wa amma Ismail alaihi salam, ni Imam Ibn Kathir bincangkan tentang Ismail. Keturunan, fakanat minhu al-Arab ala ikhtilafi qabailiha, maka daripada keturunan Ismail inilah keluarnya bangsa Arab ala ikhtilafi qabailiha, dengan berbagai perbezaan kabilah-kabilahnya, kama sanubayyinuhu fima ba'da insyaallah taala, sebagaimana kita akan bincangkan, kita akan jelaskannya selepas ini nanti insyaallah taala. Nanti Imam Ibn Katsir akan bincangkan. Walam yujad min sulalatihi minal anbiya siwa khatamahum 'ala al-itlaqi wa sayyiduhum. Tidak datang penyebutan yang menyebutkan tentang adanya nabi daripada nabi-nabi yang Allah utuskan, kecuali penutup nabi-nabi. Penutup mereka iaitulah secara mutlak, secara itlaq, dan penghulu mereka, bukan penutup, penghulu mereka, ketua nabi-nabi. Wa fakhru bani Adam fid dunya wal akhirah, kebanggaan anak keturunan Adam di dunia dan di akhirat. Siapa? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi al-Hashimi al-Makki thumma al-Madani salawatullahi wa salamuhu alaihi. Inilah nabi kita.
kebanggaan Bani Adam. Seluruh anak Adam bangga dengan Nabi Muhammad. Bukan di dunia sahaja, di akhirat. Dan beliau ialah Sayyidu waladi Adam, penghulu bagi seluruh anak Adam. Itulah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi al-Hashimi al-Makki thumma al-Madani salawatullah wasallam alaihi. Maknanya kita bila kita sebut nama Nabi kita ni, kita kena rasa bangga. Bila kita cerita dekat anak-anak kita nama Nabi Muhammad ni, sebut dengan penuh kebanggaan. Biar dalam hati anak-anak kita ni penuh pengagungan, ta'zim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu anak-anak kita yang kecil, ajarkan mereka bila sebut nama Nabi Muhammad, selawat kepada Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna wa Rasulina wa Sayyiduna, sebagai satu bentuk kebanggaan. Sebagaimana orang hari ini dia bangga dengan sebut dia punya, masyarakat kita hari ini bila disebut, diajar anak-anak mereka untuk berbangga dengan tokoh-tokoh yang tertentu, diajar untuk berbangga dengan artis, diajar bangga dengan penyanyi, diajar berbangga dengan pemain bola sepak, diajar berbangga-bangga dengan nama-nama karakter superhero dan sebagainya yang mengarut rekaan dan dongengan semata-mata. Sebut Superman, Batman, honok. Tapi bila sebut nama Nabi Muhammad, anak kita jadi macam, siapa Muhammad? Allahu Akbar. Ini salah didikan. Iaitu didik anak kita bila sebut nama Nabi Muhammad, ajarkan dia bahawa ini Muhammad ini adalah Rasulullah, Sayyidu waladi Adam, penghulu bagi anak Adam. Cerita kat anak kita. Dan inilah caranya untuk kita mendidik anak kita. Dengan kita menanam benih-benih kecintaan kepada Allah dan Rasul sejak daripada mereka kecil. Cerita. Biar mereka penuh dengan cerita Nabi Muhammad. Cerita pasal Nabi Muhammad saja. Walaupun mereka masih kecil tak berapa faham, nanti mereka sedikit demi sedikit mereka akan faham. Mereka akan tahu inilah benih yang ditanam oleh bapa, ibu dan ayah aku supaya aku sentiasa mengagungkan Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim al-Qurashi al-Hashimi al-Makki thumma al-Madani salawatullah wasallam alaihi. Falam yujad min hadha al-far' الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة وهو السيد الذي يفتخر بها أهل الجمع ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة. Maknanya tak ada dah daripada cabang yang mulia ini, daripada dahan yang lurus, melainkan mutiara yang kita kata yang bercahaya, yang kita kata yang membanggakan. Tidak ada dah daripada keturunan Ismail nabi-nabi. Ini adalah qaul yang Imam Ibn Kathir pilih, Nabi Muhammad sahaja nabi yang datang daripada keturunan Ismail. Walaupun di sana kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tarikh, macam kitab Wahab Ibn Nabih dan sebagainya, memang ada qaul di kalangan ulama tarikh menyebutkan ada nabi-nabi di kalangan yang diutuskan daripada keturunan Ismail ni, tetapi tak disebutkan oleh Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tak, sebab tak ada datang nas, dalil. Itu hanya riwayat tarikhiyah. Itu pendapat tu hanya pendapat lah. Tetapi ala kulli hal di sebelum Nabi Muhammad lah. Kalau ada pun sebelum, tapi tak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam, mereka berdalilkan dengan ayat dalam Al-Quran apa dia,
dalam ayat apa? Tilkar rusuluh apa dia, tilkar rusulu faddalna ba'dahum minhum man kallama Allah wa ta'ala ada apa dia, wa minhum lam naqsus wa minhum apa dia disebutkan apa dia dalam surah An-Nisa ayat 164 dengan surah Ghafir ayat 78. Wa rusulan qad qasasnahum min qabl wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad dari sebelummu, wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada rasul-rasul yang kami tak ceritakan kepadamu. Kan? Itu dalam surah An-Nisa ayat 164. Kemudian dalam surah Al-Mu'min surah Ghafir ayat 78, wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Sungguhnya kami utuskan rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, di kalangan mereka itu ada yang kami kisahkan kepadamu dan di kalangan mereka itu ada yang kami tidak mengisahkan kepadamu, tidak menceritakan cerita mereka tentang Allah. So sebahagian ulama di kalangan ahli tarikh mereka menyebutkan ada nabi-nabi lain daripada kalangan Bani Ismail tetapi tidak diceritakan. Itu satu qaulah, satu pendapat. Tapi Imam Ibn Kathir nampaknya dia tak terima pendapat tu kerana tak ada dalil lah. Tak ada dalil, kita tawakuf je lah. Sebab itu dia kata kat sini hanya satu-satu nabi saja yang datang daripada Bani Ismail iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Yang mana dia adalah pemimpin sayyidul ladzi yaftakharu bihi ahlul jam'. Maknanya dibanggakan oleh semua makhluk. Dan dicemburui oleh golongan yang terawal dan golongan yang terkemudian pada hari kiamat. Maknanya hatta Nabi Ibrahim pun rasa cemburu bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Kan? Waqad dia maksudnya Nabi Ibrahim rasa kalaulah aku duduk tempat dia. Kan? Ghibtah kat situ. Kan? Waqad thabata anhu fi sahih Muslim kama sanuriduhu annahu qala sa'aqumu maqaman yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim. Ini poin dia. Telah sabit daripadanya, ini daripada Nabi SAW, hadis dalam Sahih Muslim, sebagaimana kami akan membawakannya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, aku akan berdiri sa'aqumu maqaman, aku akan berdiri di kedudukan yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim. Maknanya kedudukan aku itu sangat-sangat diinginkan oleh seluruh makhluk. Sehingga ke Ibrahim. Ibrahim pun maknanya tergugatlah, maknanya rasa nak kedudukan Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemimpin dan juga penghulu bagi seluruh anak Adam. Famadaha Ibrahim abahu midhatan 'azimatan fi hadha siyaq. So ulama faham dekat sini. Ibn Kathir sebut kat sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak puji Nabi Ibrahim kat sini. Maknanya Nabi SAW, walaupun Nabi tahu kedudukan dia adalah tertinggi, tetapi beliau tidak lupa bapa dia. Dia tak lupa akan imam yang Allah Ta'ala perintahkan dia untuk ikut. Guru dia yang terawal. Maknanya sebut guru ni maknanya Ibrahim lah, datuk dia. Yang Allah jadikan Quran turun cerita pasal Nabi Ibrahim ni supaya Nabi Muhammad contohi Ibrahim. Jadikan Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Jadikan sebagai millata Ibrahim hanifan. Ajaran Ibrahim itu sebagai paksi dan juga asas dakwah beliau. Sebab itu Nabi dalam hadis ni Ibn Kathir kata famadaha Ibrahim abahu midhatan 'azimatan fi hadha siyaq. So, sebenarnya hadis ni Nabi Muhammad SAW bukan nak angkat diri, tapi Nabi Muhammad nak puji Ibrahim. So ini kena dengan bab ataupun fasal kita. So, Nabi Muhammad SAW puji Nabi Ibrahim dengan pujian yang agung
dalam konteks hadis ini. Wa dalla kalamuhu ala annahu afdalul khalaiqi ba'dahu ala al-itlaq. Dan menunjukkan perkataan ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling utama secara mutlak. Fi hadhihi al-hayati dunya wa yawma yukshafu an saq. Pada dalam kehidupan dunia ini dan juga pada hari yang disingkap segala kesusahan. Ini pada hari kiamat kelak. Wa qala al-Bukhari haddatsana Uthman bin Abi Shaybah haddatsana Jarir an Mansur an al-Minhal an Sa'id bin Jubair عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ورواه أهل السنن من حديث منصور به. Termasuklah pengagungan Nabi kita Muhammad SAW dan pujian Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ibrahim ialah Nabi Muhammad SAW mengamalkan sunnah Ibrahim. Apa sunnah Ibrahim? Iaitulah sunnah Nabi Ibrahim. Ini sunnah Ibrahimiyah dan sunnah Muhammadiyah. Siapa yang amalkan sunnah ni maknanya dia dapat kelebihan ikut dua sunnah. Sunnah Ibrahim dan sunnah Muhammad. Hatta kalau kita tengok balik, banyak amalan-amalan ibadat, contohnya ibadat haji, akan ada apa? Dia adalah sunnah Muhammad dan sunnah Ibrahim. Sebab itu disekalikan apa? Selawat Ibrahimiyah tu dikhususkan dalam solat kita. Maknanya kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Itu kelebihan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Baik, antaranya Nabi kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awuz. Isti'adzah ni membacakan perlindungan, yu'awiz, kepada Al-Hasan dan Husain. Al-Hasan dan Al-Husain, dan Nabi bacakan doa Nabi bacakan doa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dalam riwayat disebutkan u'izukuma bikalimatillahi tammati wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nabi baca dekat Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian Nabi SAW sebutkan, inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya bapa kamu, yakni moyang kamu, datuk kamu, pernah membacakan ta'awuz, kita kata ta'awuz, yakni isti'adzah, permohonan, doa memohon perlindungan kepada Allah, dibacakan kepada Ismail dan Ishaq, iaitu lafaznya u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Maknanya aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dengan kalimat Allah yang maha sempurna daripada syaitan dan juga daripada binatang-binatang yang berbisa, wahammah, wa min kulli ainin lammah, dan daripada mata-mata yang jahat. Mata-mata jahat ni mata daripada jin ataupun manusia, syaitan dan manusia, jin dan manusia. Baik. Maknanya daripada ain, daripada pandangan mata yang jahat, minta perlindungan. Maknanya disunnahkan untuk kita bacakan kepada anak kecil. Kita ada anak kecil, baca. Kalau anak kita tu seorang masih kecil, bacalah u'izuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau anak kita tu ada dua orang, kembar pula, u'izukuma. U'izukuma. Kalau dia anak kita tu perempuan, baca u'izuki. Kalau dia lelaki, u'izuka. Anak lelaki, u'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Baca. Tak perlu panggil ustaz, tak perlu telefon Tok Bomoh ke, tak perlu apa. Buat sendiri. Orang kita ni asyik-asyik nak minta doa, minta ayat ayat
apa dia orang panggil, penenang jiwa lah ayat, apa orang panggil, macam-macam ayat yang jenis ayat jampi tu, ayat jampi ni. Nak bagi lapang hati. Nak bagi anak ni tak dengar cakap, degil ni. Jom jumpa ustaz, minta ustaz tolong baca sikit ni, jampi-jampi bubuh dalam ayat botol ni. Jampi sikit ni, anak saya tak dengar cakap. Padahal dia tak baca doa. Dia sendiri tak baca doa. Asyik harapkan doa ustaz. Asyik harapkan doa orang-orang yang dianggap soleh. Kadang-kadang dia pergi jumpa bomo, tok bomo, dukun, berpawang apa semua, dia ingat orang soleh. Allah musta'an. Minta anak tak dengar cakap, pergi jumpa orang lain suruh doa, tak. Jadi kita lah sebagai ibu bapa kena doa. Kan? Allahumma aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik. Ya Allah, kau perelokkanlah aku pada zuriat keturunanku. Itu antara doa yang Al-Quran ajak. Aslih li fi dhurriyyati. Itu dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan. Baca doa tu banyak-banyak. Kalau kita rasa kita duk didik anak tu, rasa kadang-kadang down sikit, anak tak dengar cakap, biasalah tu. Kan? Apa dia? Doa tu dalam ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 kan. Baca doa yang qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15 kan. Baca daripada ayat rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maknanya boleh harus untuk kita baca, maknanya kita ambil lafaz dari ni, kita maknanya kalau kita rasa maknanya kita dia ada dua lah, maknanya kita doakan untuk anak kita dan kita doakan untuk diri kita. Doa untuk diri kita maknanya ya Allah perbaikilah aku terhadap zuriat keturunanku, maknanya engkau perelokkanlah akhlak aku, engkau perelokkanlah agama aku, engkau perelokkanlah urusan aku supaya aku dapat mudah untuk mendidik anakku. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sebab kaitan ni sangat jelas. Kalau kita baik, anak kita pun juga akan ikut kebaikan kita. Sebab itu kita kena minta kita dulu baik. Jangan kita pun jadi 2, 3 kali 5 dengan macam anak kita mungkin lebih baik daripada kita, ataupun kita lagi teruk pada anak kita, kemudian kita nak harapkan anak kita tu baik daripada kita. Kita tunjukkan contoh yang tak baik, kemudian kita harapkan anak kita tu jadi lebih baik. Tak boleh. Mesti kena minta diri kita dulu. Sebab tu wa aslih li fi dzurriyyati. Minta diri kita dulu. Kemudian doa yang kita ungkapkan kepada dia, maknanya doa ni kita bacalah bila-bila. Selain daripada dalam solat dan sebagainya, baca maknanya ketika kita duduk tengok anak kita ataupun anak kita buat perangai ke apa kita nak ucapkan? Kau tak guna ke tak kan? Aslahakallah. Sebut aslahakallah, aslahakillah kalau perempuan. Aslahakumullah, aslahakallah. Kita terus minta Allah perelokkan mereka. Ya Allah, perelokkan mereka ni. Elokkan perangai mereka, elokkan. Bantu aku untuk elokkan perangai mereka. Itu maksud aslahakallah. Moga Allah memperbaiki kamu. Kan? Jadi itu maknanya doa-doa. Maknanya doa ibu bapa ini sangat-sangat memberi kesan dan pengaruh. Jika seorang, apatah lagi kalau seorang ibu dengan ayah itu mereka orang yang soleh, mereka orang yang selalu bergantung harap kepada Allah SWT. Maknanya kita dalam nak mendidik anak-anak ni, maknanya kita jangan bergantung dengan kelebihan dan kebijaksanaan diri sendiri. Kita tak mampu. Kita hanya bergantung aku pandai, aku ni gini. Tapi akhir sekali anak kita kecundang. Akhir sekali anak kita tak jadi seperti apa yang kita harapkan, sebab kita terlampau bergantung pada diri kita sendiri. Atau bergantung pada sistem. Aku hantar anak aku ni dekat sekolah sekian-sekian hebat ni mesti dia hebat. Kita lupa itu hanya asbab. Kita tak bergantung pada Allah. Ambil asbab tetapi jangan melampau dalam berpegang dengan sebab. Maknanya jangan sampai kita berpegang dengan sebab kita lupa bahawasanya nikmat yang Allah Ta'ala bagi adalah
Semuanya datang daripada Allah. Maknanya itu sebab kita kata apa? Berpegang dengan sebab, jangan sampai kita kurang dalam tawakal. Kok mana pun kita usaha untuk didik anak kita, yang akhir sekali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang akan memperbaiki dan memperelokkan urusan anak kita. Sebab itu kita doa, selalu minta dekat dia. Tu Nabi SAW tunjuk kat kita, minta isti'adzah, minta perlindungan, ta'awuz, maknanya baca dekat anak kita itu doa ini. Kalau dia masih kecil. Bila dia dah besar, suruh dia baca sendiri, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lammah. Maknanya bila dia dah 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dah besar, dah boleh 7 tahun ke 5 tahun dah boleh baca sendiri, suruh dia baca sendiri. Kalau masih kecil, kita tolong bacakan u'izuka bikalimatillah ataupun u'izukuma kalau anak kita dua orang, u'izukum kalau ramai, u'izukum ataupun u'izuki kalau perempuan, u'izuka kalau lelaki. Ini adalah sunnah Nabi SAW yang Nabi sebutkan. Nabi Ibrahim juga membacakan doa ini kepada Ismail dan Ishaq, anaknya yang masih kecil ketika itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada membahaskan dalam kelas akan datang, kita akan sambung membahaskan kelebihan Nabi Allah Ibrahim dalam ayat-ayat yang berikutnya, dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak. Kelebihan Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, kedudukannya, manaqib, kelebihannya kita akan bincangkan pada kelas akan datang. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita pelajari, menjadikan kita sentiasa mengamalkan apa yang kita pelajari, menjadikan ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi hujah yang akan membela kita di akhirat kelak, bukan mendakwa kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.